Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita nak sambung sains bab 11 di bawah tema tenaga dan kelestarian hidup. Okey, jadi dalam bab tema 4 ni, tenaga dan kelestarian hidup ni ada beberapa tajuk lah. Kita ada beberapa topik. Ya, antaranya kita akan belajar tentang gerakan, daya dan dalam bab ni kita ada banyak kita ada pengiraan lah. Kita ada pengiraan dalam bab ni, dan bab 11 adalah satu bab yang panjang. Satu bab yang sangat panjang. Okey. Kemudian kita akan masuk sedikit bab 12 iaitu berkenaan dengan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni sikit je lah. Okey. Dan selepas itu kita akan habis kita akan habis topik sains lah. Okey, lepas tu baru kita akan mulakan dengan mengkaji. Okey, jadi dalam tema 4 tenaga dan kesan hidup ni, jadi kalau pelajar sains ni dia lebih pada fizik lah. Okey, dia lebih pada fizik. Cuma di dalam ni awak akan diperkenalkan dengan beberapa perkataan yang baru lah. Contohnya adalah inisial. Kemudian awak akan belajar juga tentang logik ataupun tentang tenaga nuklear. Okay. Dan selebihnya adalah berkenaan dengan bab daya dan gerakan. Okay. Jadi dalam bab 11, daya dan gerakan ni, inilah bab yang ada banyak pengiraan dan bab ni agak besar lah. Okay. Jadi ini adalah kata-kata kunci ya. Tengok banyak banyak betul yang awak kena tahu dan kena kuasai lah. Okey. Di dalam bab ni juga ada banyak graf. Graf ni kalau kita boleh faham, kalau kita boleh tafsirkan graf, memang kita boleh tackle soalan tu. Okey, dan kalau kita faham tentang sesara laju kecepatan semua ni pun kita boleh buat graf. Okey, boleh buat graf dengan cara yang betul lah. Okey, kemudian ada perlutan graviti, ada data bebas dan juga ada inisial. Okay, sebagai permulaan untuk bab 11 ni, sepatutnya pada hari ni selepas kita habis PDPR, awak dapat membezakan awak dapat menyatakan apakah maksud jarak dan sasaran dan bagaimanakah kedua-duanya ini berbeza. Okey, kemudian awak juga akan dikenalkan dengan perkataan laju dan apakah perbezaannya dengan hal laju. Okey. Dan kita akan tengoklah beberapa contoh penyelesaian masalah yang melibatkan laju purata, hal laju dan pecutan. Okey. Dan cikgu harap kita boleh stop setakat itulah hari ini. Okey, jom kita mulakan. Okey, pertama ini adalah persoalan yang ditimbulkan. Okey, apakah perbezaan antara jarak dan sasaran? Bagaimana laju setiap objek dapat ditentukan? Apakah yang akan berlaku kepada penerjun udara jika graviti bumi hilang secara tiba-tiba? Okey, tiba-tiba tak ada graviti bumi. Penerjun udara tu sepatutnya akan jatuh ke bawah kan? Tiba-tiba graviti bumi hilang. Okey, kemudian mengapakah kita tumbang ke hadapan? Ini adalah bab belakang-belakang sikit. Okey, jadi baik. Ini adalah satu kereta api elektrik amateur ETS. Okey, dia ni dikendalikan oleh KTM. Okey, dan ETS ni laju. Dia boleh sampai dari KL pergi ke Padang Besar Perlis dalam masa 4 jam 15 minit sahaja. Berbanding kalau guna jalan darat iaitu dengan 12 jam. Jadi siapa yang suka naik train ni? Adalah mereka selalunya adalah pelajar lah, pelajar kolej lah. Pelajar kolej, pelajar universiti, pelajar asrama. Sebab dia ni kalau nak balik naik bas daripada KL pergi Perlis 12 jam. Tak 12 jam tu kalau kereta api diesel. Kalau dia guna kenderaan KL ke Taiping 4 jam, Taiping ke Kedah tambah lagi sejam lebih, naik lagi ke Perlis lebih kurang 7 jam 8 jam lebih kurang 7 jam 8 jam kalau dia naik
bas. Lepas tu bas pula kerusi dia tak samalah macam kerusi ETS ni kan. Lepas tu kalau bas nanti kena kena berhenti ditandas lah apalah, jadi lambat. Jadi diorang suka naik ETS. ETS ni laju. Okey, awak akan belajar lah, awak akan tengok macam mana nak kira hal laju. Hal laju kereta api. Ataupun macam mana nak kira hal laju sesuatu objek. Okey. Kemudian oh ya, cikgu pernah naik juga ETS ni kalau tak silap. Daripada Batu Gajah ke Kuala Lumpur, ke KL apa? KLCC Oh bukan, KL Central. Pernah naik, memang laju lah, memang tak sempat nak tidur lama. Okey, jadi hari ni awak akan tengok gerakan linear dulu Okey, gerakan linear. Gerakan linear adalah gerakan satu objek dalam lintasan yang lurus. Lurus ya, lurus. Dia mesti lurus. Linear, kita akan katakan dia lurus. Okey, pemeriksa yang linear, maksudnya pemeriksa ni pemeriksa yang lurus. Tak boleh terima jawapan lain. Pemeriksa non-linear, maksudnya pemeriksa yang tak lurus sangat lah. Maksudnya boleh terima mana-mana jawapan yang dirasakan sesuai. Okey. Gerakan linear adalah gerakan dalam lintasan yang lurus. Contoh kereta. Kereta yang tidak terbabas. Kereta yang tidak terbabas adalah berada dalam gerakan linear. Buah yang jatuh ke bawah tidak diterbangkan angin. Contoh terbaik adalah durian. Dengan berat durian yang dengan jisim durian yang agak besar tu, jadi dia akan terus jatuh ke bawah. Tidak ke kiri ke kanan sebelum jatuh ke tanah. Tidak, dia berada dalam gerakan yang linear. Sama juga kalau kita main bowling, kalau kita pandai baling bola bowling ni tak masuk longkang, so dia akan terus ke tengah dan dia juga adalah dalam gerakan yang linear. Okey. Sekarang nak kenalkan perkataan jarak dan sesaran. Okey, ini adalah cikgu kecilkan sikit. Okey dah. Okey. Ini adalah contohlah, ini adalah awak nak pergi dari rumah nak pergi ke kedai runcit. Dari rumah pergi ke kedai runcit. Awak ada dua option lah. Sama ada ikut jalan yang ni ataupun ikut jalan yang berbelok-belok ni. Okey. Jarak. Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Itu buat apa? Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Okey, jarak sekejap cikgu video cikgu. Seronok aja. Okey. Jarak ialah panjang lintasan gerakan. Lintasan gerakan. Daripada dia ni pergi ke sini 80 meter, daripada sini straight adalah 80 meter. Jadi total adalah 160 meter. Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Berapa arah? Satu saja. Satu arah. Adakah dia lintasan panjang? Tidak. Dia adalah lintasan terpendek yang menghubungkan antara tempat mula dan tempat akhir. Okey, dia tak kira awak kena rentas padang ke rumah orang ke tak. Dia tak kira. Sesaran ni dia menghubungkan dua tempat, dua lokasi pada jarak terpendek dan pada satu arah sahaja. Jadi inilah sesaran. Jadi kalau tadi jarak adalah 160 meter, tapi kalau kita guna sesaran kita dapat 113.14 meter arah barat laut. Kenapa ada barat laut? Nak menunjukkan arah. Arah barat laut. Okey, faham Jarak adalah panjang lintasan. Berapa total? Berapa jumlah keseluruhan jarak yang berapa jumlah panjang lintasan yang kena ada nak bergerak dari tempat mula hingga tempat akhir. Sesaran lintasan terpendek. Dua-dua masih sampai ke tempat yang sama tapi jarak berbeza sesaran tak sama dengan jarak sebab jarak adalah jumlah, sesaran adalah jarak terpendek, lintasan terpendek. Okey.
Unit SI bagi jarak. Unit SI bagi jarak dan sesaran adalah sama, iaitu meter. Sama sama. Jarak unit dia adalah meter. Maksudnya meter ni, unit SI ni adalah satu unit yang terima di satu dunia lah. Maksudnya kalau kita kata meter di Malaysia, dekat Indonesia pun meter. Kat Mesir pun meter juga. Dia adalah satu unit yang diterima pakai oleh satu dunia. Okey. Jarak dan sesaran merupakan kuantiti yang boleh diukur. Okey, apakah cara untuk mengukur jarak dan sesaran pada peta? Okey, ini sebenarnya korang dah buat masa di tingkatan 3 kan. Belajar geografi kan. Ataupun korang tengok kita boleh sukat jarak ataupun panjang ataupun sesaran sama ada guna benang ataupun guna pembaris. Okey, manalah ini semua korang dah belajar dah sebenarnya. Okey, korang dah buat pun. Okey, contoh ukur jarak dan sesaran antara lokasi menggunakan pembaris. Kampung Nerik ke Kampung Cenur. Kampung Nerik ke Kampung Cenur. Nerik ke Cenur. Ambillah pembaris, sukat berapa panjang, kemudian darablah dengan skala dia. 2 cm adalah 1 kilometer. So kalau jarak antara Kampung Nerik dengan Kampung Cenur tu katakanlah 3 cm, maka dia adalah 1.5 kilometer je lah. Faham 1 cm 1 km. Ikutlah awak punya skala yang diberi oleh yang ada depan mata kita lah. Okay, macam cikgu ni nampak besar sebab cikgu pakai screen laptop. Okey, jadi boleh cuba, boleh buat. Jadi matematik sudah. Iya, memang. Sekarang kan sains, bukan sains semua subjek pun macam tu. Korang perasan tak? Dalam setiap subjek tu ada je selit sains, ada je selit matematik. Korang perasan. Kan? Betul. Ya, betul kan? Okey. Kemudian, okey, ada nak tanya tentang sesaran dengan jarak tadi. Perbezaan dia adalah jumlah. Kalau jarak ni nilai dia besar, sesaran ni nilai dia pendek. Dan sesaran ni dia ada arah. Ingat itu. Itu tips dia. Itu tips. Sesaran ada arah dan dia pendek. Kalau jarak ni dia panjang. Dan dia tak nyatakan pun kat mana arah dia, tidak dinyatakan. Okey Okey, sekarang kita masuk tentang laju. Okey, laju purata, laju pecutan. Sebenarnya saling berkaitan. Okey, sebenarnya saling berkaitan. Okey, kita tengok laju dulu. Laju ditakdirkan sebagai kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Bila awak belajar tentang kadar, awak mesti faham kadar ni mesti berkaitan dengan masa. Kadar mesti berkaitan dengan masa. Ingat, kadar fotosintesis. Maksudnya berapa banyak pokok tu boleh buat fotosintesis dalam masa 2 minit. Contoh. Kadar denyutan jantung. Berapa banyak jantung tu boleh berdegup dalam masa 1 minit. Itu kadar, tu masuk kadar. Kadar ni benda yang melibatkan masa. Berapakah, kadar masa, kadar fotosintesis, kadar resapan oksigen contohnya. Maksudnya berapa banyak oksigen yang boleh masuk dalam masa 1 minit. Contoh, kadar. Kadar ni dia adalah melibatkan masa. Jadi bila kita kata laju ditakdirkan sebagai kadar perubahan jarak, maksudnya kita nak cari jarak dalam masa berapa. So kalau kita dah tentukan kita nak cari dalam masa saat, so kita akan carilah berapa jarak dia boleh pergi dalam masa 1 saat. Okey, faham kan? Kita nak cari dia jarak dalam masa 1 saat. Kita dapat dia, contoh, dia boleh pergi ke kedai dalam masa 4 minit. 4 minit pada jarak dari rumah dia ke kedai adalah 10 meter. 10 apa Okey, contoh salah. Kita tukar. Jarak dari rumah dia ke kedai adalah 1 kilometer. Contoh kilometer, dan dia ambil masa daripada rumah dia ke kedai tu ada 10 minit. Jadi berapakah kadar laju dia? So gunalah jarak 1 kilometer, masa yang ambil tadi berapa? 10 minit. Bagi je lah. Dapatlah kadar. Itu adalah laju. Okay, kalau laju purata pula, nama pun purata. Maksudnya kalau purata ni mestilah kita campur semua dulu, kemudian kita bahagi berapa yang kita ada.
Jadi laju purata, tengok balik purata ni, so adalah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Ingat, kadar maksudnya masa. So laju purata adalah kita kumpul semua jarak yang ada, kita bahagi dengan semua masa yang diambil. Contoh, dia nak pergi ke 1 billion. Contoh, dia nak pergi ke 1 billion, 1 Borneo. Dia nak pergi ke 1B. So macam contoh cikgu lah, cikgu kan duduk di pangkalan kan. So daripada pangkalan dengan bila cikgu nak lalu kampung Gentisan ni, cikgu tak boleh laju. Cikgu tak boleh laju kan. Jadi Tapi suaranya tak apa, kita ulang. Apa dah kita buat dapat? sikit. Ha. Tadi sebenarnya Ang dah buat. Ada kelas sayang? Ni dah, tapi dia kata. Buat sekali. Dah. Okey. Nanti pula dah. Contoh dah betul. Contoh dari pangkalan TLDM ni nak keluar ke jalan besar ke luar dekat jalan besar sebelum kampung Gentisan tu, jarak dia 7 km. Contohlah 7 km. Masa yang dia ambil tak boleh cepat walaupun 7 km sebab jalan dia bengkak-bengkok dah banyak anjing. So bila banyak anjing, kita tak boleh laju lah sebab kita risau kita akan terlanggar dia kan. Jadi laju cikgu daripada PTKK, daripada pangkalan Angah slow sikit. Daripada Navy ni ke jalan besar, contohlah cikgu ambil masa 15 minit. Contoh 5 minit. Okay, daripada jalan besar nak pergi ke traffic light depan IP tu, okay, 3 km je. Katalah cikgu ambil masa 6 minit. So tambah Tadi 7 km tambah 3 km dah 10 km. Masa tadi ambil 10 minit, tadi kemudian ambil masa lagi 2 minit. Jadi cikgu tambahkan. Cikgu tambah kemudian itu baru sampai IP. Dari IP nak ke 1B 3 km contoh. Taklah 4 km. Katakan cikgu ambil masa dalam 7 minit. So tambahlah. Jadi 7 tambah 3 tambah 4. Lepas tu tambah masa yang diambil pula. Tambahlah masa 10, 7 tambah 6 contoh. Jadi total lah jumlah laju cikgu bagikan jumlah masa yang cikgu ambil, cikgu pun dapatlah laju purata. Secara puratanya cikgu bergerak sejauh 1 kilometer dalam masa 1 minit contoh. Okay, jadi itu adalah contoh pengiraan yang mudah. Unit SI bagi laju dan laju purata ialah meter per saat. Saat ingat saat second meter per saat. Maksudnya kita nak cari berapa meter dia boleh pergi dalam masa 1 saat. Berapa meter dia boleh pergi dalam masa 1 saat. Itu maksud dia. Okay, ini adalah contoh. Ini adalah satu kedudukan pelari yang sedang berlari. Okay, ini adalah titik mula. Daripada 0 meter sehingga 10 meter yang pertama, dia ambil masa selama 2 saat saja. Jadi kelajuan dia adalah kelajuan dia adalah 10 bahagi 2, 5. Jadi laju dia adalah 5 ms negatif 1. Okey, kemudian dari jarak 0 sehingga ke 50 meter, dia ambil masa 6 saat. Dan daripada jarak 0 sehingga 100 meter, dia ambil masa 10 saat. Jadi, seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak sebaik sahaja memulakan lariannya dari garisan permulaan. Perubahan jarak bertambah, okay, apabila pelari itu semakin jauh dari garisan permulaannya. Betul lah. Semakin jauh daripada tempat kosong ni, maksudnya semakin tambahlah jarak dia. Betul lah. Okay. Lari pelaju itu boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Jadi bila kita dah tengok daripada 0 meter ke 100 meter, dia ambil masa selama 10 saat. Jadi itulah laju dia. Tapi laju dia untuk 10 saat. Untuk 10 saat. Kita nak per saat. Jadi 100 meter kenalah bagi 10 saat. So 100 bagi 10, 10. Jadi pada jarak C,
pada jarak C iaitu laju purata. Jumlah jarak 100, jumlah masa 10, 100 bagi 10, 10. Jadi dapatlah laju purata dia adalah 10 meter per saat. Tapi kalau soalan tanya nak laju pelari pada kedudukan A, tengoklah balik. Kedudukan A, jarak berapa? 10. Masa 2. Ini 10 meter dalam masa 2 saat. Tapi unit nak dalam per saat. So kena kecilkan saat bawah ni jadikan dia 1. 10 bagi 2, 5. Kalau nak kedudukan pada B, jumlah jarak yang diambil adalah 50. Masa yang diambil 6 saat. 50 bagi 6. 50 bagi 6. Dapatlah jawapan dia 8.33 meter per saat. Tapi selalunya untuk kejohanan sukan kita tak kira lah laju pelari pada kedudukan A, B ni tidaklah. Kita terus ambil pada laju purata iaitu apabila atlet tu sampai ke garisan penamat. So cara dia sekarang awak tahu dah. Jumlah jarak ikutlah kalau pertandingan tu adalah 200 meter. So jumlah jarak adalah 200 meter bahagi masa yang diambil berapa saat yang dia dapat untuk sampai ke garis penamat 200 meter. So kita bahagikan. Kenapa bahagi? Sebab unit SI nak laju purata ni hanya dalam per saat. Dia tak nak per 10 saat, per 2 saat, per 16 saat. Dia tak nak. Dia nak per saat. So bahagi je. Ambil kalkulator tekan. Senang je. Okey, jangan pening kepala. Senang je. Okey. Kemudian satu lagi. Dah dapat laju purata, bolehlah kira. Dah faham yang tu, bolehlah kita fahamkan juga Pak ataupun tentang hal laju. Kalau laju tadi adalah jarak, okay. Kalau laju tadi adalah jarak, hal laju adalah perubahan sesaran. Sesaran apa dia? Jarak terpendek. Jarak terpendek yang kita boleh dapat. Masa, ikutlah berapa masa yang diambil lah. Okay, jadi kalau laju tadi adalah jarak per saat, per masa, hal laju adalah sesaran per masa. Jadi unit SI adalah meter per saat. Sama tak dengan tadi? Sama. Mesti dalam meter, mesti dalam saat. Kalau soalan bagi kilometer, tukarkan dulu ke dalam meter. Darab 1000. Kalau soalan bagi dalam minit, darab dulu 60 bagi jadi dia saat. Itu tricky lah. Itu tak ada apa-apa lah. Itu adalah teknikal saja. Okey. Tengok gambar raja yang bawah ni. Ini adalah satu kedudukan kereta daripada 0 meter, maksudnya di sinilah dia bergerak. Okey, di sini bergerak. Dia sampai di A pada jarak 4 meter 2 saat. Jarak B 2 saat lagi daripada sini. Daripada C 2 saat lagi. Total dia ambil adalah 12 meter. Tapi berapa saat yang dia ambil? 6. 6 Jarak 12 meter. Masa 6. Macam mana cikgu dapat 6? 2 tambah 2 tambah 2. 6 12 meter dalam masa 6 saat. Arah? Ke arah mana ni? Utara, selatan, timur, barat. Ke arah barat. Ingat sesaran ada arah. Okay. Kereta di atas mula bergerak dari titik O menuju ke titik akhir C pada sesaran 12 meter pada arah timur. Cikgu kau salah arah. Sorry. Utara, selatan, timur, timur, barat. Ya, betul. Sini timur barat. Sorry. Okey. Sesaran 12 meter pada arah timur. Kereta itu mengalami perubahan sesaran. Betul lah, macam mana cikgu tahu ni adalah sesaran? Sebab dia bagi tahu arah. Dia bagi tahu arah, maksudnya dia ni bukan laju atau... Cikgu, tak faham. Ya. Tak faham. Yang ni kah? Okey, cikgu ulang Okey, soalan ni kalau sekali tengok sama macam soalan laju dengan hal laju tadi. Ya. Kalau tengok tadi sekali lalu macam sama dengan soalan laju dan hal laju tadi.
Tapi apa yang berbeza adalah dia ada arah. Bila dia ada arah, maka dia ni adalah sesaran. Bila dia adalah sesaran, maka dia adalah hal laju. Kalau laju tadi, laju dengan laju purata tadi tak ada arah. Jadi dia bukan sesaran. Maksudnya dia adalah laju dan laju purata. Tapi bila soalan beri awak lebih kurang nampak sama macam laju, tapi tiba-tiba dia ada arah, maka automatik dia ni adalah sesaran. Bila dia adalah sesaran, maka dia adalah hal laju. Boleh? Cara pengiraan sama. Unit pun sama. Meter bahagi saat. Berapa jarak dia pergi, bahagi berapa minit atau berapa saat atau berapa jam yang dia boleh pakai, boleh guna. Sama saja, yang lain semua sama. Yang membezakan adalah nak tentukan sama ada dia ni adalah hal laju atau laju purata. Kalau dia ada arah, automatik dia terus jadi sesaran. Bila dia sesaran, automatik dia adalah hal laju. Okey. Boleh tak? Okey, boleh. Boleh Okay, jadi kereta bergerak dari O hingga ke C pada sesaran. Macam mana tahu sesaran? Sebab dia ada arah. Dia dah bagi tahu pada arah timur. Jarak dia ambil adalah 12 meter. Okey. Laju kereta boleh ditentukan melalui sesaran masuk. Okey, senang saja. Okay, kita tengok. Kalau nak kira hal laju dari A, O ke A, sesaran masa yang jarak yang diambil adalah 4 meter. Masa yang diambil adalah 2 dan ada arah ke arah timur. So 4 bahagi 2, 2. Kalau dari A ke B, hal laju kereta dari A ke B 8 meter tolak 4 bahagi 2. Soalan dari A ke B. Okey. A ke B bukan dari O ke B tau. A ke B. So 8 tolaklah 4. Dapatlah 4. Masa samalah 2 saat. So kita buat kiraan, kita dapat sesaran laju adalah 2 meter per saat juga. Kemudian kita buat lagi hal laju dari O ke C. O ke C. Bukan dari B ke C tau. O ke C. 12 meter. Berapa masa saat yang diambil? 2 tambah 2 tambah 2. 12 bagi 6, 2. Jadi kesimpulannya cikgu boleh buat daripada gerakan kereta ni. Okey. Kereta ni dia bergerak pada hal laju yang sama je. Dia tidak memecut. Maksudnya kereta ni dia tekan pedal dia banyak tu je lah. Dia tak press, kereta ni tak memecut. Dia berada pada kelajuan yang sama je. Daripada O pergi ke A pergi ke B pergi ke C, sama je dia punya hal laju. Dia tidak memecut. Kelajuan dia sama je. Okey. Kemudian tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Merujuk Raja 11.5, apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. Okey. Hal laju objek itu pada arah yang berlawanan ditulis dengan tanda negatif. Okey. Nak terangkan ni. Okay. Kereta ni hal laju dia daripada 0 ke C adalah 2 meter per saat. Kita dah kira tadi kan 2 meter per saat arah timur. Katakan sekarang kereta ni nak U-turn. Dia U-turn daripada C ke O. Jarak sama, masa sama. Tapi kita kena letak negatif 2 meter per saat. Bermaksud sekarang dia bergerak patah balik menuju ke arah barat. Okay. Kalau dia ke arah timur ikut soalan asal,
kita tulis 2 meter per saat. Dia punya hal laju. Tapi kalau dia ni U-turn, kalau kereta ni U-turn patah balik, dia patah balik ke belakang, maka sekarang dia mempunyai hal laju yang sama, 12 meter pada jarak pada masa 6 saat. Tapi di depan perkataan 2 meter tu, 2 meter per saat tu kita kena letak tanda negatif. Sebab dia telah bergerak lawan arah. Dia telah bergerak lawan arah. Itulah dia. Okey. Okey, kita pergi satu lagi. Lepas tu kita stop. Okey, kita pergi satu lagi benda yang nak ajar. Lepas tu kita stop lah sebab takut pening. Okey, pecutan. Okey, pecutan. Pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Maksudnya yang ada arah tadi lah. Okey, kadar perubahan hal laju yang sesaran bagi masa tadi tu. Okey. Mana-mana hal laju yang ada perubahan, maka itu dikatakan mempunyai pecutan. Okey. Angah. Angah slowkan adik kita. Angkat adik dekat depan. Angkat adik dekat depan. Okey, pecutan. Pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Perubahan hal laju maksudnya daripada hal laju yang tadi 2 meter per saat, itu kita press kita punya pedal, kita dapat 6 meter per saat. Maksudnya kita ada perubahan hal laju lah, kita memecut. Okey. Okey, pecutan A, perubahan hal laju bahagi masa yang diambil. Macam mana kita nak tahu perubahan hal laju? Dengan cara hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa yang diambil. Hal laju akhir kita labelkan sebagai V, hal laju awal sebagai U. Masa yang diambil adalah T. Okay, so A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay, U ni apa awak ni? Okay, korang. Kita stop kat sini lah. Boleh? Kita stop kat sini. Nanti cikgu sambung balik next week. Okay? Nanti start recording dulu. Okey, cikgu.